محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبتمم بخير وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat meneruskan bacaan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Sayyidi Al-Imam Muhammad Al-Jurdani rahimahullahu taala. Dan kita telah masuk kepada perbahasan Al-Ihsan wa maqamatul abdi fi ibadatihi. Masih lagi dalam hadis yang kedua. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قال أي الرجل السائل. Ini telah berkata lelaki yang bertanya, yaitu Sayyidina Jibril. Sadaqta ay fima akhbartani bih. Benar kamu dengan apa yang telah kamu khabarkan kepada. Thumma qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian dia bertanya lagi, bolehkah kamu khabarkan kepadaku tentang ihsan, yakni bihi al-ikhlas. Yang dimaksudkan dengan ihsan di sini adalah al-ikhlas. Wa yajuzu an yurada bihi itqan al-amal. Min qawlihim ahsin fi kadha idza atqanahu wa ajada fi'lah. Jadi harus untuk kita maksudkan juga dengan ihsan adalah dengan makna itqanul amal, yakni amal yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Seperti kata mereka, ahsin fi kadza, lakukan yang terbaik pada sesuatu, maksudnya idza atqanahu wa ajada fi'lahu. Kalau dia bersungguh-sungguh dan juga melakukan dengan teliti suatu amalan kerjaan tersebut. Maka ihsan boleh letak dengan dua maksud di sini, al-ikhlas dengan itqanul amal. Jadi ditanya oleh Sayyidina Jibril, akhbirni 'anil ihsan, fa akhbirni 'anil ihsan ay fa akhbirni 'anil iman, 'anil ikhlas, atau fa akhbirni 'an itqanil amal. Qala ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarah ay an tu'tiyahu wa anta mukhlisun lahu fil ibadah. Minta maaf, an tuti'ahu bukan tu'tiyahu, ay an tuti'ahu wa anta mukhlisun lahu fil ibadah. An ta'budallaha maknanya kamu mentaati Allah, ay an tuti'allaha wa anta mukhlisun lahu fil ibadah, dengan keadaan kamu ikhlas dalam ibadahmu. Qadi'un zalilun khashi'un ka'annaka tu'ayinuh, dan kamu tunduk, kamu rendahkan diri, kamu khusyuk seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ay fa in lam takun fi ibadatihi ka'annaka tarah. Kalau kamu dalam ibadah tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, bi an ghafalta an tilkal musyahadah, yaitu seperti mana kamu lalai dalam musyahadah tersebut, dalam penyaksian tadi, fastamarra ala ihsanil ibadah, maka teruskan dengan ihsan al-ibadah. Wastahdir annaka baina yaday Allah ta'ala, hadirkan perasaanmu bahawa kamu berada di hadapan Allah. Wa annahu muttali'un ala sirrika wa ala niyatik, dan Allah melihat kepada dalamanmu dan luaranmu. Liyahsula laka aslul kamal, untuk menghasilkan kepada kamu kesempurnaan. Itu maqam yang kedua. Jadi yang pertama, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka.
Di maqam yang pertama maqamul musyahadah, dan maqam yang kedua disebut sebagai maqam al-muraqabah. Yang sentiasa merasakan Allah memerhatikannya, melihatnya. Tidak kira dalam apa jua keadaan sekalipun. Wa qad dzakara al-ulama'u anna lil 'abdi fi 'ibadatihi thalathata maqamatin. Thalathata apa ni Ilhamuddin? Kenapa Ustaz baca thalathata? Khabar anna, ada khabar anna mansub? Syarimi. Apa dia? Wa qad dzakara al-ulama'u anna lil 'abdi fi 'ibadatihi thalathah maqamat. Itu kalau nak selamat diri lah. Thalathah maqamat. Sukun taslam. Thalathah, thalathatu, thalathati, thalathata. Mana tu? Zaid. Thalathata. Di bawah. Maf'ulun bih. Ya Zahid. Ya Dalwa. Yakhrib betak. Isim anna. La ilaha illallah. Wa qad dzakara al-ulama'u anna lil 'abdi fi 'ibadatihi thalathata maqamatin. Thalathata jadi isim anna. Khabar anna mai ikut mana? Khabar anna ada kan jadi mansub. La ilaha illallah. Apa ada apa ni Imriti? Coba baca tengok. Anna wa akhawatu, inna wa akhawatu. Coba baca. Mana mic? Tu. Belakang. Yang jawab khabar anna tadi. Anna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha. Buat sikit. Tansibu. Baca tu boleh baca pula. Ka'anna Zaidan zu nazar. Ka'anna Zaidan zu nazar. Zu nazar khabar dia marfu'. Al-awwal. Al-awwal. Sukun lagi. Taslam. Al-awwalu al-awwali al-awwala. Mana tu? Al-awwala. Al-awwala ni i'rab apa? Alif. I'rab apa? Alif dua. Alif. Alifan. Jadi ni bukan baca saja ni no. Ni bukan ustaz duk baca ni. Al-awwala an yaf'alaha ala wajhi alladhi yasqutu ma'ahu at-talab. Ni bukan ustaz kantam ni tu. Ustaz dia baca dia rasa sedap, dia boh je. Dia macam yang sikit kandak dia boh sikit. Kira clear. Macam tu. Al-awwala al-awwali al-awwal. Jangan mana tu? Boleh baca dua. Boleh baca al-awwalu dengan takdir hadzal awwal. Jadi dia jadi khabar mubtada mahdzuf. Ataupun mubtada dan khabarnya mahdzuf. Al-awwal hadza. Al-awwal ni hadza. Hadza al-jumlah, hadhihi al-jumlah. Tamam? Atau kita i'rab al-awwala sebagai badal kepada salasah. Anna lil 'abdi fi 'ibadatihi salasata maqamatin. Al-awwala jadi badal kepada salasah. Karena salasah dibaca dengan mansub, maka badalnya pun mansub. Al-awwala.
an yaf'alaha 'ala al-wajhi alladhi yasqutu ma'ahu at-talabu. Yang pertama apa dia? Melakukan ni. Ini adalah 3 maqam bagi hamba, bagi ibadah. Ibadah bagi hamba ada 3 maqam. Maqam yang pertama dilakukan an yaf'alaha, yakni yaf'ala ibadah. An yaf'ala al-ibadata ala wajhi alladhi yasqutu ma'ahu at-talabu, yang menggugurkan talab, tuntutan daripada syarak, bi an takuna mustawfiyatan lisyuruti wal arkani, yaitu yang menyempurnakan syurut dan arkan, syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Maka ini menggugurkan talab, iaitu menggugurkan tuntutan daripada syarak. Bila mana syarak suruh kita lakukan dan kita lakukan tadi berbetulan dengan syurut dan rukun-rukunnya, maka dia telah selesai. Jadi ini menolak pandangan sebahagian orang yang tak mau semayang tu. Kata dia, saya tak mau semayang lagi tidak khusyuk. Bila khusyuk dijadikan sebagai rukun dalam solat? Bila khusyuk jadi rukun dalam solat? Jangan kata kita tak tahu, kita pun tahu. Imam Ghazali ada sebut bahawa termasuk di antara rukun dalam solat adalah khusyuk. Tapi rukun yang macam mana dimasukkan? Rukun qalb tu. Bukan rukun yang mustawfiyah li syuruti wal arkan, yasqutu talab. Ini salah kepada kelompok yang kata ada kami ini maqam buat sampai khusyuk, kalau tak khusyuk kami tinggal semayang. Ini bodoh orang panggil. Itu bukan maqam dia panggil tu. Itu dimaqamkan dia dalam maqam. Dikuburkan. Tapi tak belagak kan? Belagak. Kita tengok macam nama Syekh sebut. Ini pun termasuk ihsan, iaitu melakukan ibadah ala wajhi alladhi yasqutu ma'ahu talab. Faham? Jadi itu termasuk kalau orang tadi melaksanakan dengan mengikuti syariat. Dia sembahyang, sempurna rukun dia, sempurna syarat dia, maka dia telah melaksanakan tuntutan tersebut. Dan itu termasuk maqamat, termasuk maqam al-ibadah. Yang kedua, as-tsani, ini maqam yang kedua, an yaf'alaha, yakni yaf'al al-ibadata kadzalika. Yakni kadzalika maksudnya apa dia? Yang takuna mustawfiyatan li syuruti wal arkan. Itu kadzalik, iaitu dengan menyempurnakan syurut dan rukun-rukunnya. Wa qad istaghraqa fi bahril mukasyafati hatta ka'annahu yara Allah Ta'ala. Tapi dia tenggelam dalam lautan mukasyafah sehingga kan seakan-akan beliau melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadza maqamul musyahadati. Ini maqamul musyahadah. Sempurna rukun dan syarat dan kemudian tenggelam dalam bahril mukasyafah, dalam lautan kasyaf, seakan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Yang ketiga, as-salisu an yaf'alaha, yakni yaf'al al-ibadata kadzalika, seumpama yang mana? Seumpama yang pertama tadi, yaitu mustawfiyatan lisyuruti wal arkan wa qad ghalaba alaihi anna Allah taala yushahidu. Tapi lebih menang kepada sudut dia merasakan Allah sentiasa melihat dan memandang. Wa hadza maqamul muraqabah, dan ini maqamul muraqabah. Cuba tengok apa kata Syekh, wa kullun minal maqamatis salasati ihsanun. Ketiga-tiga maqam tadi disebut ihsan, semua ihsan. Illa anna al-ihsan al-mashruta fi sihhati al-ibadah innama huwa al-awwal. Dan ihsan yang disyaratkan untuk sahnya ibadah adalah yang pertama, yaitu melakukan yang menyempurnakan syarat dan rukunnya. Wa ammal ihsanu bil ma'nayain al-ukhrayain akhirain, manakala ihsan dengan makna yang dua yang terakhir, yaitu dengan makna maqamul musyahadah dengan maqamul muraqabah, fa huwa min sifatil khawas. Ini adalah sifatnya khawas. Wa muta'adzirun min kathirin, dan ramai yang tidak sampai kepada peringkat tersebut ma'zur, ana tidak sampai kepada tahap itu. Jadi maknanya kalau kita masih lagi ibadah dalam peringkat yang pertama, tidak masuk lagi maqamul musyahadah dan muraqabatullah, makna kita masih lagi hanya menyempurnakan syarat sahaja. Jangan ingkar orang yang telah sampai maqam tu. Kesilapan dia ingkar kaum yang telah sampai kepada maqamul musyahadah dengan muraqabah. Ini ajaib.
Patutnya dia hormati, kerana dia tak sampai peringkat. Dia lebih kurang budak dia satu, rak budak kata 5. Itu yang dia tahu kata rukun-rukun dalam bab tambah tolak ni gini. Lepas tu dia nak rak budak kata 5 yang dah mengaji admat dan dapat A1 setiap tahun. Nah, setiap bulan tu Pak Zah dapat A1. Lebih kurang itu. Dia nak rak dengan profesor yang telah sampai kepada maqam musyahadah, muraqabah dan tahu asrar, rahsia-rahsia, orang panggil apa, akuan dan juga alam ini, dan kemudian dia baru nak mencebur, nak menolak fahaman tersebut, nak menolak pandangan dan juga apa yang telah disaksikan oleh para awliya Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaib yang berlaku sekarang ni oleh kebanyakan kita. Orang yang jur'ah dengan para awliya Allah taala, mereka tidak akan selamat. Ditutupi hati mereka, dimatikan hati mereka. Nauzubillah min dzalik. Dan berkawan dengan mereka menggugurkan juga kita punya cahaya pada hati. Dia akan diwarisi dengan kegelapan. Itu bila Allah Ta'ala suruh kita berteman dengan salihin, awliya, maknanya apa dia? Jangan berteman dengan yang bukan salihin dan awliya. Kenapa? Karena dia akan memberi kesan. Karena attiba' sarraqah. Karena tabiat itu mencuri. Dan dia boleh terkesan dan terhasil sifat yang seumpama dengan teman yang kita berteman dengannya. Wa qala ba'duhum, sebahagian kata ulama, man raqaballaha fi qawatirih, sesiapa yang bermuraqabah Allah dan sentiasa merasakan Allah memerhatikannya dalam semua lintasan hatinya, asamahullahu fi jawarihi, maka Allah menjaga anggota tubuhnya. Ya Alif, sudah sampai ke langit ke bawah. Dia baru nak naik tadi sampai ke langit dunia, dia tarik balik, jazbah. Dia kembali dah ke dunia, alhamdulillah. Kalau tidak tadi dia naik ke langit ke-7. Tak ada orang nak, tak ada orang nak tarik. Man raqaballaha fi qawatirih asamahu Allahu fi jawarihi. Wa su'ila Ibnu Atha, ditanya kepada Sayyidina Al-Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari, ma afdalu ta'at, apa dia ketaatan yang paling afdal? Faqala, kata Al-Imam Ibnu Atha'illah, muraqabatul haqqi ala dawamil awqati, yani sentiasa bermuraqabah, sentiasa merasakan Allah memerhatikan dan melihat segala gerak-geri perbuatannya zahir dan batin, ala dawamil awqat, sepanjang masa, semua keadaan dipandang Allah yang memandang pada ketika tersebut. Tamam? Maka ini adalah afdalut ta'at. Jadi kalau orang yang muraqabatul haq ala dawamil awqat, dia akan tinggalkan wajibat? La. Dia akan lakukan yang manhiyat, yang dilarang? Tidak sama sekali. Kenapa? Karena muraqabatul haq. Betul? Dan dia akan sukunul jawarih. Kita kalau semayang, ada keluarga kita alim seorang. Ini alim tu. Tengah kita duduk semayang, tengok-tengok dia masuk duduk kat depan. Tak duduk depan, duduk tepi lah. Duduk depan lagi. Lepas jadi isu pula, sembah orang pula lagi. Dia duduk tepi. Duduk tepi, duduk tengok dia semayang. Apa perasaan kita waktu ni? Dan kita tahu ni alim. Tak keluar kita, tok guru kita tengok kita. Tengah duduk semayang ni, Allahu Akbar, tok guru duduk tengok. Dia jadi macam mana waktu tu? Angkat takbir pun betul-betul tu. Dia boleh. Lepas tu letak pula rapat elok, baca pun tenang, elok, rokok dengan penuh syarat dan juga apa ni, dia punya kesempurnaan sampai habis sembahyang. Kenapa jadi macam tu? Karena dia tahu ada orang yang alim sedang melihat dia dan nanti dia akan disoal. Kenapa kamu sembahyang macam tu tadi? Kenapa rokok macam tu tadi? Kenapa gini? Kenapa gini? Jadi dia dah nak kena bersiap soalan dia dan sebagainya. Bagaimana kalau yang memandang tadi Allah? Dan memang Allah pandang pun, tapi kenapa kita buat tak tahu? Memang tak ada perasaan, karena tidak kenal. Dan kata orang ni kata kat dia sendiri, karena tidak kenal. Orang kalau dia tak kenal harimau, dan kali pertama dia tengok harimau, dan dia nampak lebih kurang kucing dia tengok. Dia akan buat apa kat harimau tu? Dia buat tak heran. Dia tak kenal harimau.
Yang dia tahu kata macam kucing kat rumah dia tengok. Dan dia tak pernah terlintas dalam kepala otak dia kata ni ada harimau dalam makhluk Allah ni, ada sejenis harimau, sejenis makhluk namanya harimau yang jangan duduk dekat tebiang dengan dia. Mampu hang bagi. Dia duk ingat kucing. Dia nampaklah hutan pula. Ui, lawa pada kucing ni kata. Belang-belang elok. Ha? Ekor pun lagi panjang pada kucing. Lepas tu pergi dekat. Habis. Allah yarham. Nah. Ha? Kerana apa? Kerana dia tak kenal. Jadi dia tak ada perasaan takut. Dia tak ada apa. Dan itu akan menyebabkan dia jadi halak. Dia akan jadi rosak dan juga dia akan binasa. Tapi kalau dia kenal, tak payah tengok, dengar suara je cukup. Tak payah dengar, tak payah tengok, tak payah dengar suara. Dengar khabar saja pun dah cerin bulu roma. Faham? Baru dengar khabar saja. Macam itulah bandingannya hamba ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tengok macam mana keadaan. Seperti mana yang berlaku kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, maka kita akan mengerti dan kita mengetahui bahawa kedudukan Nabi tidak akan ada siapa pun yang boleh tandingi. Habis, selesai. Nabi bukan hanya muraqabah, musyahadah dengan syahadatul ain, bukan ka'annaka tarah. La. Nabi yarahu. Nabi melihat terus, bukan ka'anna. Macam mana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada bandingan. Dan tak ada orang yang boleh menandingi perkara tersebut. Wa hukiya, diriwayatkan anna ba'dal masyayikh, ingat jangan baca masyayikh, tak kena. Masyayikh tak betul. Anna ba'dal masyayikh kana yakhussu ba'd talamizatihi bi iqbalihi alaihi. Sebahagian guru mengkhususkan sebahagian muridnya untuk iqbalihi alaih, untuk datang kepadanya, muasyarah dengan dia, duduk dengan dia dan sebagainya. Faqalu lahu fi dhalik, maka orang pun pakat bercerita. Ini ceritanya kata berlaku kepada Sayyidina Al-Imam Sahal At-Tustari rahimahullahu ta'ala, yang merupakan anak saudara kepada Sayyidina Muhammad As-Sawwar rahimahullahu ta'ala. Nah, sebahagian yang kata ni cerita dia. Jadi ada mak ayah ni, dalam ni dia kata anak-anak murid yang menyembang. Dalam riwayat yang Sahal Tustari, mak ayah yang menyembang. Kerana Imam Sahal Tustari dihantar pergi ke Kutab, macam tadika zaman lah, pasti zaman lah ni. Jadi hantar pergi duduk di Kutab tadi. Maka mak ayah menyembang, kata Syekhul Kutab, guru Kutab tadi, guru di tempat pengajian Quran dan juga ilmu-ilmu alat tadi ni, yang permulaan bagi talib, bagi penuntut ilmu yang muda-muda kecil ni, di apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di komplain lah, dia kata Tok Guru lebihkan Sahal seorang saja, tidak lebihkan anak-anak kami yang lain. Maka dibuat tes dia sama macam ni. Apa dia? Fadafa'a ila kulli wahidin minhum tayra. Maka guru tadi bila mana ada orang pakat komplain, dia pun bagi setiap seorang daripada murid dia seekor burung. Seorang seekor burung. Faqala izbahu bihaitsu la yarahu ahadun. Nah, sembelihlah burung ini di tempat yang tak ada seorang pun tengok. La yarahu ahadun. Famada kullu wahidin fadhabaha ma ma'ahu bimakanin khalin. Maka setiap orang pergi ke tempat yang tak ada orang, maka disembelihnya burung tadi. Wa jaa hadha at-tilmidhu wa ma'ahu at-tayru ghairu mazbuh. Ya. Maka datang talib tadi, tilmiz tadi datang bersama dengan burung yang diberi tanpa disembelih. Fasa'alahu syekh an adami dhabhihi. Dan syekh pun tanya, kenapa kamu tak sembelih? Faqala innaka amartani an adbahahu bihaitsu la yarahu ahadun. Kamu suruh aku sembelih di tempat yang tidak ada orang tengok. Walam yakun mawdi'un illa wal haqqu subhanahu wa ta'ala yarahu. Tidak ada tempat melainkan kesemuanya Allah Ta'ala lihat. Dan Allah termasuk ahad. Faqala syekh li talamizatihi, maka guru tadi berkata kepada para muridnya yang lain, lihadza uqaddimuhu alaikum. Karena sebab inilah aku dahulukan dia daripada kalian. Fa innal ghaliba alaikum ru'yatul khalq. Karena kebanyakan kamu masih memandang kepada makhluk. Wa hadza ghairu ghafilin 'anil haqq. Manakala ini pula
dia tidak lalai langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu aku dahulukan dia. Masya-Allah. Guru pun wali, ya. Wa qala Ustazul Bakri nafa'ana Allah taala bih. Kata Sayyidina Al-Ustazul Bakri rahimahullah, in rumta tadnu minal ma'ali wa tartaqi ahsanal masalik. Kalau kamu ingin dekat dengan ketinggian dan kamu ingin naik kepada perjalanan yang terbaik, wa tahdha bil qurbi wat tadani wa tanju aidan minal mahalik, dan kamu inginkan kedekatan dengan Allah dan hampiran dengan Allah, dan kamu selamat daripada kehancuran. Wa anka hujbul aib wa anka hujbul bi'adi tujla wa tajri ma syi'ta fil mamalik. Katanya kamu kena buat apa? Anka hujbul bu'adi tujla. Kamu kena buka daripada hijab al-bu'ad awil bi'ad. Kamu kena jauhkan daripada hijab tersebut. Buka hijab terlebih dahulu. Maksudnya apa dia? Kena sentiasa memandang bahawa Allah melihatmu. Buka hijab tu dulu. Wa tajri ma syi'ta fil mamalik. Kamu boleh lari pergi ke mana pun kamu nak, apa diinginkan, pada kedudukan dan kekuasaan. Wa yanjali anka kullu ghaimin wa tammahi zulmatul hawalik. Dan kemudian kata Syekh, yanjali anka kullu ghaimin, maka akan jelas segalanya kepadamu perkara-perkara yang mendung, yang samar. Wa tanmahi zulmatul hawalik, dan akan maha, maksudnya akan dihilangkan kepada kamu kegelapan perkara yang gelap. Hawalik maknanya as-sawad. Fafarrighil qalba min siwahu wa raqibillaha fi fi'alik. Maka kosongkan hatimu daripada selain Allah, dan raqibillaha, dan muraqabahlah kamu dengan Allah fi fi'alik, dalam segala urusan perbuatanmu. Maka ini disebut oleh Syekh jalan untuk kamu tinggikan kedudukanmu di sisi Allah. Hujung sekali apa dia? Yang jadi angka hujbul wa'adi tujla, maksudnya dibuang perkara tersebut daripada hati kamu, dan kemudian kosongkan hatimu selain daripada Allah, dan sentiasa bermuraqabatullahi subhanahu wa ta'ala. Selesai, itu maqam al-musyahadah dengan muraqabah Allah subhanahu wa ta'ala. As-sa'ah wa ba'du amaratiha, kiamat dan sebahagian tanda-tandanya. Lepas tu kata sebahagian ulama, kata para guru kami Maulana Syekh Yusri Hafizahullah, beliau menyebut yang disebutkan dalam hadis Sayyidina Jibril ini adalah rukun terbesar dalam agama, iaitu kena tahu tentang Islam. Maka dikarang oleh ulama berkhidmat dengan Islam tadi, dikeluarkan syariah, hukum hakam syariat agama Allah Ta'ala. Kemudian al-iman, maka para ulama ahli kalam berbincang tentang ilmu kalam, tentang beriman kepada Allah dan rukun-rukunnya. Dan kemudian al-ihsan, maka para ulama sufi dan ahli tasawuf membahaskan dalam kitab-kitab tasawuf mereka. Dan kemudian satu lagi jangan ditinggalkan tentang ilmu fitan, ilmu fitnah akhir zaman, yang kemudian disebutkan oleh Maulana Syekh Yusri Hafizahullah Ta'ala. Setelah mana orang ini menguasai syariahnya, memahami tentang akidah yang benar, dan berusaha untuk mencapai kepada maqamul musyahadah dan muraqabah, maka mereka akan diberikan pembukaan oleh Allah Ta'ala tentang al-fitan. Jadi mereka akan lihat. Jadi tak perlu dengan ramalan, tumpukan dengan ibadah. Maka sebab tu Nabi sampaikan pada bab asyratis sa'ah ni hanya dengan alamat saja. Untuk apa? Untuk kita bersedia ketika mana bertemu dengan alamat tersebut, untuk kita berhati-hati, takut-takut kita terfitnah pada zaman tersebut. Dan ini zamannya. Tamam? Yang kedua, ada ulama yang mengkhususkan perbahasan tentang perkara ini, antaranya Maulana Al-Habib Abu Bakar Adni rahimahullah hafizahullah ta'ala, yang bahaskan tentang fit tahawulat, yang dibincang berkenaan dengan perkara berkait dengan as-sa'ah,
Cuma juga Al-Habib, perbincangannya adalah berkaitan dengan amal, bukan berkaitan dengan takwilan ataupun bukan takwilan, berkaitan dengan sangkaan-sangkaan ataupun ramalan-ramalan yang dilakukan oleh sebahagian orang yang melihat dengan kajian itu, kajian ini, maka kiamat akan berlaku dalam tempoh sekian-sekian. Semua tu semua tak ada kerja orang. Faham? Tak ada kerja. Kita nak kena kerja ni apa dah? Kerja amal kita ni, ibadah kita ni kepada Allah Ta'ala. Apa yang kita nak tahu sangat benda-benda yang macam tu secara detail. Untuk kita nak tahu sangat-sangat, untuk apa kita nak tahu? Kalau untuk menyelamatkan diri kita, maka pegang dengan jalannya para awliya dan salihin. Lebihkan dengan amal. Kita tidak boleh cerita benda-benda macam ni. Kena cerita kerana Nabi sendiri cerita. Tapi jangan berlebihan sampai kita pula melebihi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita pula buat telahan-telahan dan sebagainya tanpa panduan daripada awliya dan salihin. Qala, itu dalam As-Sa'ah. Ini antara kitab yang terbaik adalah kitab yang dikarang oleh Maulana Syekh Al-Barzanji radhiyallahu taala anhu, yang disyarahkan oleh Maulana Zakaria Kandahlawi rahimahullah, iaitu Al-Isya'ah di Asyratis Sa'ah. Juga dikarang oleh para ulama Melayu kita, antaranya adalah Syekh Jalaluddin Penanti. Syekh Jalaluddin Penanti ada karang kitab berkenaan dengan Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Maka boleh kita rujuk dengan kitab-kitab tersebut. Dan juga Syekh Fahmi Zamzam ada karang berkenaan dengan kiamat hampir tiba. Maka semua tadi bukan ramalan. Semua tadi cerita apa yang disebut oleh Rasulullah. Dan kemudian mereka memberikan panduan untuk kita melebihkan dalam amal dan mendekatkan diri kepada Allah dan melazimi sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ay rajul, kata lelaki itu lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah, maka khabarkan kepada aku tentang hari kiamat. Ai an waqti maji'iyah, tolong bagi tahu kepada aku tentang waktu kiamat ni bila. Wal muradu biha al-qiyamah, dimaksudkan dengan as-sa'ah tadi adalah al-qiyamah. Wa summiyat sa'atan, wa summiyat sa'atun, dinamakan dia sa'ah, atau wa summiyat sa'atan, wa summiyat hiya sa'atan. Sa'atan jadi maf'ul tsani. Wa summiyat hiya sa'atan li'annaha ta'ti an-nasa baghtatan fi sa'atin, karena dia datang secara tiba-tiba dalam satu detik. Fayamutul khalqu kulluhum fi makanihim bi sayhatin wahidatin, maka akan mati makhluk seluruhnya di tempatnya ketika tersebut dengan sekali jeritan. Hatta inna ahadahum yarfa'u luqmata ila fihi fala yat'amha. Sehingga ada orang yang sedang mengangkat makanan untuk disuap dalam mulutnya, tak sempat dia makan, mati waktu tu. Mana cepatnya kiamat tadi berlaku. Itu dipanggil as-sa'ah. Karena li'annaha ta'tin nasa baghtatan fi sa'ah, datang tiba-tiba. Itu dipanggil as-sa'ah. Moga Allah lindungi kita. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu anha ay an waqti maji'iha bi'a'lama minas sa'il. Tamam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah yang ditanya tentang waktu tersebut lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maknanya apa di sini? Maknanya adakah maksudnya Sayyidina Jibril lebih tahu daripada Nabi? Tak, maknanya ai kilana sawa'un fi 'adamil ilmi bi zamani wuqu'iha. Sama aja kita dua. Maksudnya gitu. Namal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, maksudnya apa dia? Sama saja kita berdua. Dua-dua tak tahu. Kamu pun tak tahu, wahai yang bertanya. Yang ditanya pun tak tahu. Yang tahu siapa? Allah Ta'ala saja. Wa qila inna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ada, ceritakan bahawa seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, mata qiyamus sa'ah? Bilakah kiamat akan berlaku? Wa inni qad alqaitu habbati famata as-sama'u tumtir. Dan sungguhnya aku telah melemparkan aku punya anak benih. Dan bilakah langit akan turun hujan? Wa hamlum imraati dzakarun am unsa. Kemudian ada seorang lagi tanya pula,
isteri aku mengandung anak lelaki ke perempuan? Wa ma a'malu ghadan, esok aku nak buat apa? Wa aina amutu, aku nak mati kat mana? Semua tanya gitu. Maka disurunkan ayat Allah Taala, fa nazala qauluhu ta'ala, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati. Al-ayata. Al-ayata i'rab apa? Al-ayata iqra al-ayata. Boleh baca juga al-ayatu, yakni hadhil ayatu. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala tentang perkara tersebut. Nah, sekali Nabi naik atas mimbar, Nabi tanya, siapa dia yang nak cerita, nak tanya apa-apa, silakan tanya. Seorang ni bangkit tanya, ayah saya di mana ya Rasulullah? Nabi kata, inna abi wa abaka finnar. Nabi sebut itu. Abi itu abi apa? Abu Lahab. Bukan abi makna ayah Nabi SAW. Inna abi wa abaka finnar, ini inna abi yani Abu Lahab, bapa saudara Nabi. Wa abuka finnar, dalam neraka. Seorang lagi bangkit lagi tanya, man abi? Siapa ayah saya ya Rasulullah? Nabi pun berkata, ayah kamu fulan bin fulan. Kemudian Sayyidina Umar masa tu dah perasan muka Nabi tak senang kerana ditanya soalan-soalan yang macam tu. Maka Nabi Sayyidina Umar pun bangun dan kata, kami beriman kepada Nabi sallallahu, kami beriman kepada Allah, kami redha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Kata betul. Perkataan tadi disebut, maka ditutup majlis tadi dengan ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tahu, nampak wajah Rasulullah tak senang, soalan tu ditanya. Faham? Kenapa sahabat tanya macam tu? Ada seorang sahabat yang tanya tadi, siapa ayah saya tadi? Kerana berlaku khilaf waktu tu. Orang nak kata dia ni anak fulan, tak tahu yang mana satu. Bila Nabi bagi tahu saja ayah dia kamu sekian-sekian, ayah kamu sekian-sekian, balik dia tanya kat mak dia, betul ke ayah saya sekian? Mak dia kata, ya betul. Yang tu ayah kamu sebenarnya. Mungkin pernah berlaku zina kan sebagainya tu. Jadi Rasulullah bagi tahu terus perkara gaib. Nabi inginkan soalan yang lain daripada soalan-soalan yang lebih penting. Jadi di sana soalan peribadi dan sebagainya, maka Sayyidina Umar potong terus. Kami beriman dengan Allah dan kami redha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal haqq anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yaqbid nabiyyana sallallahu alaihi wasallam hatta atla'ahu ala kulli ma abhamahu alaihi. Cuba tengok sini. Bila Nabi kata ma mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang bertanya tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya kilana sawa, kita semua sama aja, tak tahu. Tapi yang hak, yang tepatnya apa dia? Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah diperlihatkan kepada Nabi semua perkara yang tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya daripada awal zaman sampai akhir zaman diketahui semuanya oleh Rasulullah, illa annahu amarahu bikatmil ba'di wal i'lami, annahu amarahu bikatmil ba'di wal i'lami bil ba'd. Dan cuma Allah Ta'ala mengarahkan kepada Sayyidina Rasul untuk maklumkan sebahagian dan menutup sebahagian lagi yang lain. Kat maksudnya ditutup sebahagian dan dimaklumkan sebahagian lagi yang lain. Kalau kita kata, kalau kan Allah Ta'ala larang Nabi daripada menyembunyikan sesuatu, ni Allah Ta'ala suruh sembunyikan, maka Nabi ikut arahan lah. Nah, yang dilarang tu kalau kata perkara yang disuruh oleh Allah disampaikan, Nabi sembunyikan, tu tak boleh lah. Memang Nabi wajib sampaikan. Sekarang ni Allah arahkan Nabi jangan cerita, maka Nabi tak cerita. Dan ada sebahagian Allah Ta'ala kata ceritakan, maka diceritakan oleh Nabi SAW. Maka tak termasuk, kata Rasulullah, menyembunyikan ilmu pada ketika itu. Tamam? Qala ay ar-rajul, ini kita akan sambung pada esok hari insya-Allah Ta'ala. Dia akan masuk pada akhbirni an amaratiha. Apa diakah tanda-tandanya kiamat? Esok insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiru ghafala an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdalas salat
على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على قاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله عليه وسلم.